Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang sedang menonton kita pada hari ini. Jadi untuk memastikan anda berada dalam sedang menonton forum yang betul, kita pada malam ini kita akan membincangkan mengenai pengaruh Undi 18 terhadap PRN Johor yang dibawakan khas oleh Pertubuhan Ikram Malaysia. Jadi pada hari ini kita telah membawakan secara khas dua orang ahli panel yang saya kira sangat bertepatan untuk bersama-sama kita membincangkan dan menghurai lebih lanjut mengenai topik ini. Jadi pada hari ini mungkin saya boleh perkenalkan terlebih dahulu. Kita ada saudara Anzarwir Zakaria daripada Ajar Demokrasi. Okey, ya, beliau telah muncul di paparan, dan pada masa yang sama kita juga ada saudara Tarma yang merupakan pengasas bersama dan juga pengerusi Undi 18. Saya ucapkan selamat datang kepada Anzarwir dan juga Tarma. Saya difahamkan Anzarwir bersiaran langsung dari Kelantan dan juga Tarma bersiaran langsung dari Johor. Jadi kita harap keadaan di sana baik-baik sahaja dalam keadaan cuaca yang kurang menentu ni. Okey, baik, malam ini kita mempunyai sedikit kekangan masa hingga pukul 10.30, tapi kita cuba sedaya upaya untuk memastikan perbincangan kita malam ini sampai pada maksudnya lah, dan akhir sekali kita akan cuba simpulkan adakah pengundi muda ataupun Undi 18 ni memberi impak terhadap PRN Johor. Okey, saya rasa untuk memulakan perbincangan kita pada malam ini, saya suka untuk menjemput Tarma, mungkin dalam secara ringkas memperihalkan perjalanan Undi 18 ni. Mungkin pada malam ini ada penonton yang baru nak mengenali tentang isu ini. Mungkin Tarma boleh beri sedikit penjelasan kronologi ni Undi 18. Silakan saudara Tarma. Baik, terima kasih. Pertama sekali terima kasih atas jemputan pada Ikram. Saya rasa ini perbincangan yang cukup penting dan cukup relevan pada saat ini. Undi 18 secara asasnya bermula sebagai satu gerakan mahasiswa. Saya dan juga pengasas bersama saya memulakan gerakan ini semasa kami berdua adalah pelajar tahun akhir di universiti pada tahun 2016, dan maka kita memang membawa isu ini sebagai satu isu bukan partisan, kerana kita percaya bahawa isu atau perjuangan anak muda bukanlah isu kepartian ataulah bukan satu isu yang berpihak pada mana-mana pihak tertentu. Dan dari bagi kami bertekad untuk kita terus melakukan gerak kerja, dan sebelum PRU 14 kita memang bertemu dengan semua pihak lah, seramai mana yang mungkin, dan terakhir sekali setelah PRU 14 kita bekerjasama dengan pihak KBS, Kementerian Belia dan Sukan, di bawah kelolaan YB Syed Saddiq untuk membawa isu ini ke Parlimen, dan syukur disebabkan gerak kerja yang non-partisan kita berjaya untuk mendapatkan buat pertama kali, julung kalinya dalam sejarah negara kita, satu pindaan perlembagaan secara 100% mendapat undian bukan saja di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara, ya. Maka bagi saya ini adalah satu kejayaan untuk anak muda, dan ini telah berjaya menambahkan, ini jumlah yang besar, ya, menambahkan
anggarannya adalah 7.8 juta pengundi baru ke dalam sistem demokrasi negara menjelang PRU yang akan datang, iaitu sepatutnya 2023. Tapi dah tentu kita tahu bahawa PRU ni mungkin akan dipanggil bila-bila masa. Maka pelaksanaan undi 18 telah dilakukan secara penuh pada Disember 15, 2021. Kan kita tahun lepas ada juga beberapa isu di mana janjinya adalah undi 18 ini perlu dilaksanakan pada Julai 2021. Tetapi apa yang berlaku adalah pihak kerajaan pada masa tersebut memilih untuk menangguhkan pelaksanaannya sehingga September 2022. Maka berlakunya tindakan mahkamah di mana kerajaan disaman dan pihak mahkamah mengarahkan supaya pelaksanaannya diawalkan. Maka kita ada situasi hari ini di mana pelaksanaannya telah dilakukan secara penuh. Maka pada hari ini kita ada penambahan 5.8 juta pengundi baru as of Januari 15, 2022. Maka ini adalah transformasi baru, satu anjakan besar dalam sistem demokrasi negara yang menjadikan anak muda, dan saya kategorikan anak muda ini adalah golongan antara 18 ke 40 tahun. Kini anak muda menjadi golongan yang terbesar atau majoriti dalam sistem demokrasi negara. Jumlah dia atau peratusan dia adalah 58%. Bilangan pengundi adalah anak muda. Maka itu saja saya berikan sedikit overview dan saya akan ulas lebih dalam soalan-soalan akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Tharma atas kronologi ringkas isu Undi 18 ini. Semoga dapat memberi satu bayanganlah terhadap apa yang kita bincangkan pada malam ini. Okey, saya nak tarik sikit daripada soalan yang saya tanyakan pada Saudara Tharma dan mungkin pada Saudara Anzawir lah. Setakat ini daripada Ajar Demokrasi sendiri, bagaimanakah, apakah tindakan yang dilakukan oleh Ajar Demokrasi untuk memperincikan perihal Undi 18 terhadap masyarakat di luar? Sebab kita dah ada latar belakangnya. Sekarang ni kesedaran masyarakat di luar secara umum bagaimana? Kita belum masuk lagi isu Johor. Kita sekarang nak cuba panaskan dulu perbincangan kita. Silakan Saudara Anzawir. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih juga kepada Ikram Malaysia kerana jemput saya untuk ke forum hari ini. Berkenaan dengan Ajar Demokrasi, saya ingin terlebih dahulu saya nak perkenalkan siapa Ajar Demokrasi ini. Ajar Demokrasi ini adalah satu inisiatif yang digerakkan oleh sekumpulan anak muda, iaitu saya dan beberapa orang rakan, untuk menerangkan jadi gap kepada kurangnya literasi atau pendidikan politik dalam kalangan anak muda lah. So kita akan bagi info dan juga beberapa penulisan artikel yang berkualiti serta anak muda tengok dan mereka hayati. Kita percaya bahawa pendidikan politik adalah asas kepada kefahaman mereka dalam membuat perubahan di tanah air kita ini. Selain daripada itu, Ajar Demokrasi ini kita buat beberapa infografik dan juga penulisan seperti yang mana kalau pembaca atau pendengar follow kita orang punya Twitter, mereka akan tahulah kita ada buat beberapa thread. Antaranya ialah tentang Melaka memilih yang dah lepas, Sarawak, dan juga yang terbaru adalah krisis Ukraine. Juga kita ada buat beberapa infografik dan juga info-info yang menarik untuk pembaca di Malaysia tahu tentang keadaan geopolitik yang berlaku di Ukraine. Dari sudut Malaysia, sekarang ni kita fokus kepada Johor memilih lah, ataupun demokrasi yang pilihan raya yang akan berlangsung di Johor yang akan datang. Dan untuk pengetahuan pendengar-pendengar, pada malam ni juga kita ada satu program iaitu Twitter Space berbaloi ke anak muda turun mengundi pada pilihan raya. So respon yang kita dapat daripada komen ataupun daripada thread yang kita buat di Twitter dan juga media sosial kita seperti Facebook, dia agak positif, di mana orang ada juga yang mengatakan bahawa teruskan usaha sedemikian untuk memberi ilmu dan juga pengetahuan kepada anak muda tentang bagaimana pentingnya hidup pendidikan demokrasi dan politik di negara kita ini. Okey, itu saja. Okey, baik, terima kasih Anzawir atas penerangan tentang usaha yang dilaksanakan oleh Ajar Demokrasi. Baik, sebelum saya teruskan, mungkin ini sedikit pesanan penaja bahawa untuk para penonton, klik subscribe dan tekan klik subscribe dan follow YouTube channel live
Ikram Malaysia. Baik, saya difahamkan secara umum undi 18 ni macam Tarma sebut ada hampir 60% pengundi di Malaysia untuk PRU 15 nanti. Tapi saya rasa soalan yang ingin saya perincikan di sini adalah berkenaan mungkin berkenaan taburan di mana mereka ini, kan? Adakah mereka ini banyaknya bermastautin di bandar-bandar, urban, suburban dan sebagainya? Mungkin di situ boleh diberikan sedikit pencerahan. Saya buka kepada kedua-dua ahli panel yang mungkin boleh perincikan di manakah kedudukan mereka ini, mungkin daripada segi demografinya bagaimana, daripada segi pendidikannya bagaimana, sebab mungkin kita memerlukan sedikit pencerahan. Adakah mereka ini datang daripada golongan berpelajaran tinggi ke ataupun bagaimana? Mungkin silakan Tarma ataupun Anzawi untuk soalan ni. Baik, mungkin saya boleh mulakan dahulu lah kan. Untuk saudara Anzawi boleh tambah pada analisis. Jadi pertama adalah kita kalau kita melihat apakah taburan bilangan anak muda ni, majoriti anak muda kita boleh katakan dengan jelas adalah di kawasan-kawasan bandar. Dan seperti yang kita maklum, dan mungkin yang tak maklum saya boleh kongsikan lah kan, kita adalah negara yang kita boleh cakap mencapai taraf urbanisasi yang begitu tinggi, di mana hampir 80% rakyat Malaysia duduk di kawasan bandar. Dan saya nak tekankan ya, kalau kita nak cakap bandar mungkin kita hanya berfikir tentang Kuala Lumpur, tapi ini bukan realiti. Kalau kita bercakap tentang bandar, ini juga tempat-tempat seperti Kulin, tempat-tempat seperti Seberang Perai dan sebagainya kan. Mungkin tempat-tempat yang mungkin kita anggap tidak begitu canggih seperti Kuala Lumpur, tapi ini juga adalah terkandung atau terlibat sekali dalam apa yang kita definisikan sebagai bandar. Maka pertama adalah kita boleh katakan bahawa majoriti besar penduduk Malaysia adalah di kawasan bandar, pertama. Kedua adalah majoriti besar anak muda juga ada di kawasan bandar. Dan ini adalah untuk beberapa faktor ya. Pertama adalah untuk faktor pendidikan, kerana majoriti universiti, majoriti politeknik dan sebagainya ada di kawasan-kawasan bandar, bukannya di kawasan luar bandar. Itu pertama. Kedua adalah berlaku banyaknya migrasi untuk tujuan ekonomi. Kan rural urban migration atau migrasi dari luar bandar kepada bandar untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan demi keluarga, mungkin kalau ada jabatan kerajaan dan sebagainya, kebanyakannya berpusat di kawasan bandar. Maka berlakunya migrasi secara besar-besaran dari kawasan luar bandar kepada kawasan bandar. Maka ini adalah antara yang kita hadapilah, di mana majoriti besar penambahan bilangan pengundi ini berlaku di kawasan-kawasan bandar. Kan maka kita dapat nampak seperti sebagai contoh di negeri Johor. Saya baru melawat Dun Tenang, dan kita boleh cakap bahawa di Dun Tenang hampir memang kurang sangat penambahan yang berlaku disebabkan oleh 18 kan. Mereka sebelum ini pada PRU yang 14 ada 14 saluran atau ada 14 tempat mengundi. Ada 12 tempat mengundi. Penambahan dia kosong. Tak ada penambahan langsung selepas undi 18. Kalau kita tengok tempat-tempat lain, contohnya Kota Iskandar, dekat Puteri Wangsa dan sebagainya, adanya penambahan tempat-tempat pengundian sehingga 10 ke 15 tempat pengundian baru kerana terpaksa untuk kita memberikan ruang. Dan juga ada ada juga di tempat-tempat, setengah tempat di mana mereka kekalkan bilangan tempat pengundian yang sama, tapi mereka terpaksa menambahkan saluran-saluran sehingga adanya saluran sehingga 14 saluran, mungkin ada 11 saluran dan sebagainya untuk satu tempat mengundi. Itu adalah tambahan dari sebelum ni mungkin ada 5 ke 7 saluran untuk PRU 14 dan ini ada penambahan. Maka yang membezakannya adalah satu adalah tempat luar bandar, satu adalah tempat bandar. Kan dari segi apakah taraf pendidikan mereka, kita boleh cakap bahawa yang bagusnya adalah kalau kita tengok dari segi data, dari segi MOE, data MOE menunjukkan bahawa kira-kira 52% anak muda dalam golongan ini, dalam golongan yang baru grad ini, ini berdasarkan data daripada education blueprint yang sebelum ini dari 2015 ke 2025. Maka itu adalah data yang saya gunakan untuk bagi statistik ini, iaitu kira-kira 52% anak muda atau individu dalam golongan ini
terlibat dalam pendidikan tinggi, terlibat dalam latihan dan sebagainya kan, maka kita boleh cakap bahawa adanya dalam 40% lagi yang mungkin tidak melibatkan diri kan. Mungkin mereka tersisih, mungkin mereka memilih untuk berniaga, mungkin mereka memilih untuk mendirikan keluarga. Banyak lagi faktor-faktor yang mungkin wujud yang menyebabkan mereka terkeluar kan. Tapi kita boleh cakap berbanding dengan generasi-generasi yang sebelum ini, peratusan bilangan yang melibatkan diri dalam pendidikan tinggi meningkat atau lebih tinggi berbanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Masih bukan pada paras yang cukup tinggi, tapi kita boleh cakap lebih tinggi dari generasi yang sebelumnya. Saya rasa itu adalah overview yang saya boleh berikan lah. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Saudara Tarma. Saya nak tarik Anzauri untuk beri komen sikit berdasarkan apa yang Saudara Tarma sebut tadi. 52% komposisi Undi 18 ini diwakili oleh mereka yang melanjutkan pelajaran dan selebihnya berkemungkinan tidak tergolong dalam golongan yang melanjutkan pembelajaran ke peringkat lebih tinggi. Okey, baik, yang saya nak minta Saudara Anzauri komen ni, Undi 18, adakah mereka ini mengundi berdasarkan ideologi tertentu ataupun memilih hanya sekadar terikut dengan hype, oh kita dah boleh mengundi maka marilah kita mengundi kan. Mungkin Saudara Anzauri boleh komen sikit di situ. Moderator ulang balik soalan tadi tak apa dengar. Okey, minta maaf, saya ulang balik soalan. Yeah. Okey, tadi Saudara Tarma ada sebut mengenai 52% komposisi Undi 18 ni dibentuk oleh mereka yang melanjutkan pelajaran, selebihnya tidak melanjutkan pelajaran kan. Jadi yang kita perlukan Saudara Anzauri komen ni adalah adakah kohort Undi 18 ni ataupun pengundi muda ni mengundi berdasarkan ideologi tertentu, ataupun adakah identiti politik mereka ini dibentuk oleh persekitaran mereka, sama ada daripada keluarga ataupun daripada pengaruh rakan sebaya, ataupun mereka ni hanya mengundi sekadar to join the bandwagon, sekadar ikut hype, oh sebab kita dah boleh mengundi maka marilah mengundi. Mungkin Saudara Anzauri berdasarkan apa gerak kerja Ajar Demokrasi boleh beri sedikit perspektif di sini. Alright, untuk pengundi muda, mereka berdasarkan ideologi, boleh saya ceritakan pengalaman saya sewaktu di PRN Johor kempen. Ketika saya ketika saya pergi ke kempen PRN Johor di dua kawasan, satu di N23 Penggaram dan satu lagi di Pekan Nanas. Saya dapati bila saya jumpa dengan anak muda di dua kawasan ini, ketika kita tanya tentang ideologi setiap parti politik, pada pandangan mereka, mereka mengatakan bahawa setiap parti politik adalah sama saja di mata mereka. Tidak ada satu pun yang bawa perubahan. Ketika ditanya kerajaan sekarang ataupun pembangkang sekarang, bagi mereka sama aja. Sewaktu sekarang manifesto berbagai. Tapi bila dapat di puncak kuasa, mereka berkata tiada apa pun yang berlaku. Mereka tidak nampak apa yang berlaku. Itu sebahagian besar komen mereka yang saya dapat. Dan kalau berdasarkan daripada mereka mengundi berdasarkan sentimen, satu saya boleh katakan keluarga, satu lagi pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ni juga adalah satu pengaruh yang sangat penting dalam anak muda. Bila anak muda kadang-kadang dia tengok kawan-kawan dia, korang sokong yang mana? Kalau dia nampak geng dia sokong yang ni, dia pun akan ikut sokong yang ni. So ini adalah satu perkara yang bagi saya setiap parti politik perlu kena pasti di Johor. Mereka ini kalau anak mudanya suka, contoh macam kita pergi turun ke main futsal sekali dengan mereka, kita boleh bersembang dengan mereka dan sebagainya, kita boleh tahu rentak mereka itu di mana. Tapi kalau kita hanya melihat daripada atas, kita akan nampak mereka lebih kurang kepada, mungkin pembangkang kata okey mereka memihak kepada kami. Kerajaan pun kata mereka lebih memihak kepada kami. Tapi bila kita selami dalam sikit, kita akan nampak anak muda ni sebenarnya mereka kata kita semua sama. Tidak ada satu pun yang membawa perubahan seperti yang dikatalah.
pengundian mereka pada PRN Johor kali ini bagi saya sangat penting, sebab mereka dari segi komposisi pun mereka dah mewakili 50%, dan kita daripada jumlah pengundi. So saya katakan bahawa separuh daripada jumlah pengundi adalah anak muda, dan saya harapkan agar parti-parti politik di negeri Johor, tak kiralah Barisan Nasional, Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan, cuba untuk menarik sedaya upaya anak muda supaya turun mengundi dan sebagainya. Sebab ada lagi satu yang sewaktu saya kita turun ikut kempen, ada juga anak muda yang mereka kata mereka tak akan turun mengundi. Sebagai contoh, saya minta maaf lah kalau ada yang terasa ketika mana kita turun jumpa dengan pemandu anak muda yang bekerja, mereka akan kata daripada kami mungkin tak akan turun mengundi hari Sabtu. Contoh, sebab apa? Daripada kami turun mengundi hari Sabtu, apa yang kami dapat? Mungkin lebih baik daripada kami untuk bekerja. Daripada kita bekerja, kita dapat duit dan sebagainya kan. Tapi kalau kita turun mengundi, duk beratok nak mengundi lagi, apa yang kami dapat? Itu saya rasa ini adalah satu perkara yang setiap parti politik perlu buat di Johor untuk menarik anak muda, seramai mungkin anak muda untuk turun mengundi, dan tak lupa juga anak muda yang berada di luar Johor untuk keluar mengundi, untuk turun balik ke Johor mengundi. Dan saya rasa satu inisiatif yang telah dibuat oleh kumpulan Johor Mengundi, di mana mereka cuba buat fundraising untuk cuba membantu anak-anak muda yang berada di luar Johor turun balik ke Johor, dan kita bantu mereka lah, kita bagi bantuan pengangkutan dan sebagainya. Setakat itu saya komen saya. Okey, baik. Terima kasih Saudara Anzawir atas penjelasan mengenai kecenderungan ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan undi 18 nanti. Okey, saya dapat maklumat Saudara Tarma ada kekangan sedikit, tapi mungkin saya nak jemput Saudara Tarma untuk memberi sedikit respon terhadap kenyataan berikutlah. Tadi Saudara Anzawir ada sebut mengenai parti politik perlu melakukan peranan sebegini-sebegini untuk menarik pengundi luar untuk balik. Jadi mungkin observation ataupun cerapan Saudara Tarma sendiri, respon pengundi muda terhadap tawaran parti-parti ini, sebab seperti yang kita maklum, setiap gabungan, setiap koalisi telah melancarkan tawaran masing-masing, ikhtiarnya dan harapannya, bangsa memaruh dan sebagainya. Mungkin Saudara Tarma boleh beri sedikit komen di situ, apakah respon pengundi muda terhadap tawaran-tawaran ini? Adakah lucrative enough? Adakah mempunyai insentif yang secukupnya untuk mereka ni pulang kata okey saya akan balik mengundi sebab ini? Silakan Saudara Tarma. Baik, terima kasih. Saya rasa antara perkara yang susah tentang pilihan raya zaman kini adalah fungsi tawaran-tawaran atau fungsi manifesto itu adalah begitu kurang kerana kurangnya adanya defisit kepercayaan terhadap ahli-ahli politik. Ini adalah realiti kan? Kerana kita dah nampak kan di mana beberapa parti politik di mana datangnya manifesto berjela-jela, tapi apabila datang pada kuasa banyak yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak dicuba pun untuk dilaksanakan. Maka saya rasa itu memberikan kesan secara langsung kepada psiki untuk pengundi. Itu perkara yang pertama. Kedua adalah kita dapat nampak bahawa bila kita buat gerak kerja, bila kita berbincang dengan anak muda, adanya soalan ini. Kalau katakan saya turun, saya belanjakan duit, saya balik ke kampung halaman, saya mengundi dan sebagainya kan, tapi esok orang politik ini boleh bertukar arah, boleh melompat parti, boleh menjadi katak, dan mereka kaya, mereka berduit, mereka menjadi kerajaan dan sebagainya kan, tapi kita sebagai pengundi, kita dah belanjakan duit, kita dah susahkan diri kita, tapi tak ke mana. Kan, maka itu adalah dua perkara yang saya rasa benar-benar merosakkan atau menyukarkan. Saya rasa bukan saja anak muda, tapi juga mungkin kita bercakap generasi-generasi yang mungkin lebih matang. Kan, mereka pun lebih dah banyak yang tidak percaya. Maka saya rasa saya setuju dengan Saudara Anzawir bahawa adanya persepsi bahawa kedua-dua belah ini adalah sama. Kan, maka saya rasa ini adalah satu perkara yang memang menyukarkan lah kan, dan kita tidak boleh dan ini juga dalam konteks COVID-19 di mana mungkin ada lebih sukar untuk kita bergerak. Mungkin kalau anda dari ramai anak muda Johor contohnya bekerja di Singapura,
Kalau tak silap saya dengar data 400,000 rakyat Malaysia ada dekat Singapura bekerja dan sebagainya kan, dan ramai daripada mereka adalah golongan yang boleh mengundi untuk PRN Johor kan, dan disebabkan BTL yang dikurangkan ke 50%, maka lebih sukar untuk mereka balik mengundi kan. Maka ini adalah beberapa faktor yang menjadikan sukar untuk kita melihat peratusan pengundian yang mungkin tinggi. Dan saya juga nak tambahkan bahawa ini adalah pilihan raya negeri kan. Biasanya kalau adanya PRU, pilihan raya umum, mungkin peratusan pengundian ni adalah lebih tinggi kerana mereka merasakan bahawa okey, saya boleh mengundi untuk negeri dan juga untuk pusat. Tapi dalam hal ini adalah satu pilihan raya yang dilakukan secara tergesa-gesa atau secara tiba-tiba. Maka pelbagai faktor yang kita boleh cakap yang memberikan kesan atau menjejaskan bukan saja turnout rate dari segi anak muda, tapi saya rasa juga akan menjejaskan turnout rate dari segi golongan yang lebih tua. Maka itu adalah kerisauan saya. Jadi bagi saya untuk melihat bagaimana untuk menarik anak-anak muda ini, saya rasa paling utama adalah bukan saja manifesto atau janji akan datang, tapi parti-parti politik membawa apakah track record mereka. Saya rasa itu adalah satu faktor yang menarik. Bila kita bincang, faktor track record adalah satu perkara yang memang memberi kesan atau memberikan atau dipertimbangkan oleh anak muda dalam memilih siapa saya nak pilih kan. Kerana kalau katakan anda ada track record yang buruk, yang tak bagus, atau yang tak ada perkara hebat yang anda lakukan semasa pemerintahan anda, sukar untuk mereka percaya bahawa manifesto anda akan direalisasikan lah kan. Mereka risau bahawa janji akan ke janji. Maka ini adalah beberapa faktor yang kita kena fikirkan. Pertama yang akan menyukarkan bilangan peratusan pengundi seperti yang kita lihat di PRN Melaka dan juga PRN Sarawak. Tapi saya rasa satu pengajaran atau satu lesson yang saya ingin ujarkan kepada parti-parti politik adalah bukan saja menjaja manifesto, bukan saja menjaja harapan tentang masa depan, tapi anda perlu juga menjustifikasikan apakah track record anda, kerana ini adalah satu-satunya PRN atau ini adalah PRN yang ada di mana semua parti politik pernah ada peluang untuk menjadi kerajaan kan. Maka bawalah, tunjukkanlah anda pernah melakukan benda hebat dan anda akan terus melakukan benda hebat. Saya rasa ini adalah perkara yang parti politik kena tekankan, the past and the future. Okey, baik. Terima kasih Saudara Tarma. Saya nak sebelum saya serahkan forum kita kepada Saudara Anzarwi, saya suka nak ingatkan kita telah setengah jam berbincang mengenai pengaruh undi muda terhadap PRN Johor. Tapi jangan risau, kita belum tamat lagi. Kita baru saja nak memanaskan enjin kita. Cuma saya ingin mengingatkan kepada para penonton yang sedang bersama kita pada malam ini untuk mula bertanyakan soalan. Boleh letakkan di ruangan chat di YouTube Live ataupun di Facebook Live, dan soalan-soalan terpilih akan kita paparkan untuk diberi respon lah oleh ahli panel kita. Okey, Saudara Anzarwi, sedikit mengenai bila Saudara Tarma sebut tentang track record sebagai seorang belia yang berkecimpung dalam pentadbiran negeri. Sebesar mana impak track record ni terhadap kepercayaan orang untuk bagi undi? Saudara Anzarwi, silakan. Sebesar mana impact? Okey. Track record ni adalah salah satu yang penting lah, saya katakan, sebagai untuk wakil rakyat dan juga sebagai ahli parlimen ataupun maupun ahli Dewan Undangan Negeri. Kita lihat bila kita turun ke kawasan, dan rakyat bertanyakan kepada kita, mengadu kepada kita masalah demi masalah, tapi kalau kita tidak buat, rakyat akan ingat perkara itu. Dan apabila bila datang pilihan raya, sekiranya kita tak buat perkara yang mereka yang mereka adukan, so mereka akan kata, masalah aku dulu pun kau tak selesai, macam mana aku nak bagi satu undi pada kau? So itu adalah salah satu yang saya rasakan penting untuk semua kita senarai dan juga simpan setiap apa yang kita buat.
terutama wakil rakyat lah, untuk mereka mungkin bila dengan adanya track record yang baik sebagai wakil rakyat, membantu di kawasan, menyuarakan pandangan masyarakat di Dewan Undangan Negeri, tidak orang kata apa, tidak ketinggalan lah dalam mengambil turut serta dalam perbahasan di parlimen untuk ahli parlimen. Saya rasa masyarakat akan nampak, okey, dia ni betul-betul bekerja untuk kita, dan kita tidak rugi untuk memilih dia untuk penggal yang akan datang. Macam yang baru-baru ni kita ada beberapa perselisihan faham yang mungkin berlaku, yang waktu kempen hari tu kan, ada satu calon di PRN Johor yang ditempelak oleh peniaga di kawasan dia, kata dia tak buat kerja dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka berjaya selesaikan masalah itulah, dan cuba duduk berbincang dan akhirnya cuba cari cuba menyuraikan simpulan tali yang tersimpul je lah. So itulah saya katakan, yang saya kata tadi, bahawa track record ini sangat penting dalam untuk career sebagai seorang wakil rakyat, sama ada ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli parlimen. Okey, baik. Terima kasih Saudara Anzari, terima kasih. Cuma adakah untuk Undi 18 track record ni memainkan peranan juga untuk mereka membuat penilaian? Sebab ada pandangan yang mengatakan Undi 18 ni baru nak terdedah dengan dunia, baru nak matang, baru nak belajar. Jadi adakah track record tu merupakan satu pertimbangan yang mereka tengok juga sebelum membuat satu pengundian? Untuk setengah kawasan, berdasarkan pengalaman saya waktu saya pergi kempen itu, di Pekan Nanas saya nampak anak muda dia melihat kepada track record juga. Apabila bila saya tanyakan apa yang korang rasa untuk kerajaan sekarang, dan mereka memberikan komen bahawa kerajaan sekarang sebegini. Maksudnya kerajaan sekarang ada buat macam ni. Dengan kerajaan yang sebelum ni, dan mereka berkatakan okey, kerajaan sebelum ni ada juga, tapi 22 bulan pentadbiran mereka kita tidak boleh menilai secara keseluruhan. Dan pada kali ini, PRN kali ini dibuat dalam macam Saudara Tarma kata tadi, dibuat dalam kadar tergesa-gesa. Kita tidak tahu, tiba-tiba esok pilihan raya, dibubarkan DUN, kemudian dijadikan pilihan raya secara paksa. So anak muda di kawasan ataupun di negeri Johor ni, saya nampak mereka melihat juga kepada track record setiap wakil rakyat yang bekerja di kawasan lah. Sebagai contoh, ada satu calon yang saya ikut di Pekan Nanas ni, anak muda pun kenal kepada calon ni. Maksudnya calon ni bekas wakil rakyat kawasan tu lah, dan mereka kenal dan mereka mengatakan kepada saya bahawa ini calon ini selalu turun padang, selalu orang kata apa, selalu mendengar luahan kami dan sebagainya. So saya rasakan bahawa penting track record ni. Okey, baik. Saya rasa itu mesej yang jelas yang kita nak sampaikan bagi rakan-rakan daripada parti politik yang menonton malam ini. Mungkin ada juga calon yang menonton. Track record anda sangat penting dan ini disahkan oleh Saudara Anzari sendiri. Baik, Saudara Anzari, sementara kita menantikan Saudara Tarma untuk kembali semula ke forum ini, saya rasa ada beberapa persoalan yang saya mungkin perlukan sedikit pencerahan daripada Saudara Anzari. Berkenaan Undi 18 ni daripada segi kalau kita katalah di Johor dan juga di peringkat nasional, apakah impak isu nasional ni terhadap PRN Johor sekiranya ada, kan? Mungkin di peringkat nasional kita berbincang mengenai isu urus tadbir yang bagus, good governance, isu korupsi dan sebagainya. Adakah isu tersebut memainkan peranan juga yang akan memberi pengaruh terhadap pertimbangan golongan pengundi muda ini? Silakan. Okey. Saya tak boleh katakan anak muda yang waktu kita turun berkempen di PRN Johor. Bagi saya, kesimpulan pandangan saya, anak muda di Johor melihat kepada isu yang berlaku di peringkat federal, peringkat persekutuan dan juga negeri. Mereka juga mengikuti rapat. Contohnya isu yang sekarang yang diperdebatkan secara hangat ialah isu 1MDB, isu kleptokrat dan sebagainya. Dan bagi mereka masa depan negara itu penting, dan mereka mengatakan dan mereka tidak tolak
pendapat bahawa undi yang mereka nak letak pada 12 Mac ini sangat penting kepada negeri Johor dan juga kepada Malaysia lah secara keseluruhannya. Dan mereka berkenaan dengan mewujudkan kerajaan yang bersih, bermaruah dan sebagainya itu, mereka juga menyokong perkara itu. Dan saya rasakan bahawa isu yang berlaku di peringkat federal boleh mempengaruhi keadaan di Johor, walaupun ada setengah ahli politik mengatakan bahawa mereka tidak bertanding di Johor, orang yang buat isu di peringkat federal tak bertanding di Johor, tetapi pengaruh mereka dalam parti politik itu ada di peringkat negeri. Dan saya rasakan bahawa anak muda, terutamanya pengundi yang first time, mereka dalam sekarang mereka dalam keadaan mood melihat kepada setiap parti politik. Mereka katakan kepada saya, awal lagi kot, tapi kami tengah melihat dan mengkajilah mana parti yang rasa okey untuk mereka, okey untuk negeri Johor, okey untuk mentadbir negeri Johor secara baik, mereka akan undi parti tersebut. Okey, terima kasih Saudara Anzawiri atas penerangan tersebut. Tapi setakat apa yang kita dengar daripada apa yang Saudara Anzawiri sebut, dan mungkin ada juga yang Saudara Tarma sebut tadi, seolah-olahnya golongan undi 18 ni macam matang sangat. Sedangkan beberapa temu bual sebelum ini dengan tokoh-tokoh lain yang kita dapat lihat di media sosial contohnya, mempersoalkan kematangan golongan undi 18. Mungkin ada sisi pandang yang perlu kita rungkaikan. Silakan Saudara Anzawiri. Okey. Berkenaan kematangan itu, saya rasa kita boleh lihat kepada siapa yang anak muda akan turun mengundi pada hari 12 Mac nanti. Tapi untuk mengatakan bahawa mereka tidak matang sepenuhnya dalam memilih pemimpin, itu saya rasa kita tak berapa tepat. Mereka juga melihat seperti mana warga-warga yang lebih veteran daripada mereka, dan mereka juga mengikuti setiap isu yang berlaku di negara. Cuma mungkin kita melihat mereka ni anak muda ni orang yang suka lepak dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila isu tersebut menyentuh kepada isu negara, isu kepimpinan dan sebagainya, ada juga anak muda yang merasakan yang menyatakan kebimbangan. Apabila dia, ialah kita buka berita tiap pagi keluar isu yang ni, isu korupsi yang berlaku negara kita, isu yang baru-baru ini, indeks rasuah negara kita, prestasi menurun. Mereka rasakan bahawa apa yang dah terjadi pada negara kita. Dan mungkin ada sebahagian di kalangan mereka buat satu yang cubalah untuk buat perubahan dengan rasakan bahawa dengan mengundilah, dengan kuasa politik mereka boleh merubah segala-galanya. Sebab itu walaupun mereka mengatakan bahawa undi anak muda yang tak penting, tapi dalam pilihan raya negeri Johor kali ini, saya nampak setiap parti politik ada satu ikhtiar, ada satu inisiatif untuk anak muda. Barisan Nasional ada satu, Perikatan Nasional pun ada sentuh, Pakatan Harapan pun ada menyentuh. Ini saya ambil berdasarkan 3 blok parti yang terbesar yang akan bertanding di negeri Johor. Bermakna saya tolak Pejuang, Warisan sebagainya. Cuma kita ambil 3 yang utama yang kita nampak grand di Johor ni. Ketiga-tiga mereka cuba ada satu inisiatif untuk anak muda Johor. Mungkin itu boleh menyatakan bahawa anak muda pun penting dalam undi kali ini. Okey. Saya tertarik dengan poin yang Saudara Anzawiri sebut tadi, bahawa 3 koalisi besar telah memberi tawaran tertentu yang bersangkutan dengan golongan muda ini. Akan tetapi seperti apa yang Saudara Tarma sebutkan daripada awal tadi, undi 18 ni permulaannya mempunyai afiliasi, ada orang kata ada keterikatan lah lebih kurang dengan YB Menteri ketika itu, dan kini YB Menteri itu telah menjadi pembangkang, kan. Jadi impresi ataupun tanggapan yang berada, sebab siang tadi saya dah tengok sikit Twitter sebenarnya, pandangan-pandangan yang mengaitkan undi 18 ni dengan anti-establishment, undi 18 ni dengan kepembangkangan,
Jadi dalam konteks PRN Johor ni, adakah jelas perkara itu? Adakah Undi 18 ni memangnya perlu dilihat dari lensa Undi 18 je, orang muda je confirm pembangkang, orang muda je confirm pembangkang? Mungkin saudara Anzari boleh komen kat situ. Saya nak, kalau tengok Undi 18 dikaitkan pembangkang pun saya rasa tak tepat. Kerana saya melihat pembangkang sendiri pun masih mencari rentak untuk menarik Undi 18. Bukan kata pembangkang. Kita lihat kepada 3 koalisi besar. Barisan Nasional juga tak boleh katakan bahawa anak muda rapat dengan mereka. Dan mereka sendiri pun sedang bergelut dengan untuk menarik undi anak muda, maafkan saya. Perikatan Nasional juga sama. Pakatan Harapan juga sama. So, bagaimana kita nak katakan Undi 18 ni isu terkait pembangkang? Mungkin boleh katakan bahawa sebahagian ahli parlimen pembangkang ataupun sebahagian pemimpin pembangkang terlibat secara langsung atau tak langsung. Tapi itu tidak bukan satu benchmark untuk kita katakan Undi 18 ni pembangkang. Sebaliknya semua parti bawa Undi 18 dalam kempen. Baik, saya rasa jelas apa yang saudara Anzari kongsikan sebentar tadi. Nanti mungkin saudara Tarma masuk, saya akan tarik dia juga untuk beri komen tentang perkara inilah. Okey, baru-baru ni ada satu insiden lah di media sosial, terutama di Twitter, yang mengambil contoh di mana golongan lepasan golongan yang tingkatan 5 yang baru ambil SPM ni memberi satu review yang tak elok terhadap satu nama resort di Google review lah, kan? Kerana nama resort ni disebut dalam salah satu kertas exam. Jadi respon pengguna media sosial ketika itu 2-3 hari lepas mengatakan, adakah ini golongan yang akan menentukan kepimpinan Malaysia di masa hadapan? Dan mereka membuat komen tersebut berdasarkan kesimpulan yang mereka dapat buat berdasarkan komen yang dibuat oleh lepasan SPM ni lah, kan. Jadi dalam konteks tu ada juga pandangan yang menyebut bahawa Undi 18 ni mereka hidup dalam dunia sendiri. Tidak ada pendedahan terhadap how the real world works. Bagaimanakah struktur politik dan struktur kuasa di dunia ini, terutama di Malaysia, berfungsi. Jadi bagaimana kita nak harapkan orang yang baru lepas SPM, baru nak mengenal dunia ni untuk membuat satu keputusan yang begitu besar untuk negara. Mungkin daripada segi sudut ajaran demokrasi pun ada sedikit pandangan mengenai perkara ini. Silakan, saudara Anzari. Alright. Memang anak muda kita lihat mereka berada dalam bubble yang tersendiri. Mungkin bubble media sosial lah, terutamanya TikTok, Twitter, sebahagian besar pengguna Facebook dan juga Instagram. Sebab itu ajar demokrasi kita cuba untuk buat satu inisiatif, terutamanya infografik dan juga thread yang menarik di Twitter. Sebab kita nampak anak muda ni banyak di Twitter. Dan mereka ni lebih suka, kita nampak mereka tidak suka tulisan yang panjang-panjang sangat. Mereka suka kepada satu info yang mereka senang faham, dan mereka suka satu info yang pendek tapi dia berkait, dia relate macam thread tu. So kita cuba ajar demokrasi cuba untuk beri penerangan kepada politik, perjalanan mungkin geopolitik antarabangsa melalui platform Twitter lah. Dan daripada permulaan sampai sekarang kami sudah mempunyai hampir 3,000 pengikut, dan kami cuba untuk meningkatkan lagi jumlah pengikut di Twitter. Dan saya nampak yang respon di Twitter, terutamanya yang quote dan juga yang retweet pun agak memberansangkan lah dari segi media sosial. Dari segi platform Facebook ada juga respon yang positif, dan juga kami juga ada jumlah capaian pengikut yang agak tinggi, terutama di website rasmi. Dan kami nampak itu inisiatif yang kita boleh cuba buat untuk anak muda yang macam lepasan SPM tadi.
mereka. Saudara, Itu saja. saya izinkan saya mencelah saudara Anzawir. Okey, tadi saudara Anzawir ada sebut mengenai Undi 18 golongan ini tinggal ataupun menetap dalam bubble tersendiri kan. Kalau kita boleh imbas kembali mungkin pada tahun lepas di mana satu isu gangguan seksual yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak muridnya, dan anak muridnya telah membawa isu tersebut di TikTok dan selanjutnya mendapat satu liputan media sangat luas lah kan. Dan di situ saya kira kita boleh dapat melihat kepedulian sosial oleh anak-anak muda ni terhadap isu yang berlaku. Tapi melalui cerapan saudara Anzawir sendiri di peringkat DUN Johor, adakah isu-isu sebegini mempunyai kita panggil apa, mempunyai traction tersendiri, mempunyai pengikutnya tersendiri? Based on kepada isu yang gangguan media sosial yang adik apa nama dia, tak ingat dah saya pun. Mungkin dari segi di sudut PRN Johor, hasil daripada pemerhatian saya nampak isu tu dia tidak terlalu mempengaruhi PRN Johor berbanding isu-isu peringkat pentadbiran lah, governance. Mungkin sebab saya pun tak bertanya soalan tak tanya mereka tentang apa yang berlaku pasal sosial ni, tapi bila saya bertanya mereka tentang politik, governor dan pentadbiran, mereka agak reaktif dan mereka cuba untuk beri pandangan bahawa mereka juga inginkan sebuah kerajaan yang adil, yang bermaruah, yang demokratik, yang menjaga hak asasi sebagainya itu. Maksudnya mereka juga nakkan satu kerajaan yang bersih, yang berintegriti dan sebagainya. So saya rasakan bahawa di peringkat negeri Johor, dari segi pemerhatian saya di DUN Penggaram dan DUN Pekan Nanas, kita dapati bahawa bila mereka berkata sedemikian, maknanya termasuk juga dasar-dasar kerajaan, antaranya ialah pekerjaan dan sebagainya. Mereka sangat mengharapkan bahawa kerajaan yang naik selepas ini berupaya untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka, terutama kepada graduan yang baru keluar universiti. Dan yang saya juga agak menarik, ada juga anak-anak muda yang mengatakan bahawa okey, kalau kami pilih calon ni, kami berharap agar calon ni ambil maklum tentang hal di kawasan. Contohnya ada satu kawasan macam di Pekan Nanas, ada satu simpang yang sangat bahaya yang mereka kata hampir keraplah berlaku aksiden di kawasan tu. So mereka katakan bahawa calon di Pekan Nanas yang menang ni harus mengambil perhatian terhadap isu-isu setempat berbanding dan juga isu-isu yang berlaku di peringkat negeri Johor. Mereka katakan bahawa mereka nak satu kerajaan Johor yang berupaya untuk menyediakan apa yang mereka nak. Dan saya rasa sebab itu mungkin parti-parti politik mereka dah buat survey sebelum ni. Sebab itu saya nampak di manifesto PRN Johor ni, hampir macam saya kata tadi, 3 koalisi parti politik menyediakan inisiatif kepada anak muda. Maksudnya setiap parti politik cuba untuk menarik anak muda supaya mengundi mereka, yakin dengan mereka. Itu saja. Okey. Baik, saya fikir apa yang saudara Anzawir sebut tadi, bahawa walaupun sebelum ini ada pelecehan terhadap potensi undi muda ni, akan tetapi pada PRN Johor ni, mereka dengan berkuat kuasanya Undi 18, maka parti-parti politik ini telah meletakkan satu effort ataupun satu usaha dan juga strategi lah untuk menarik undi muda. Okey, saya rasa ini soalan berikutnya adalah satu soalan yang kita panggil evergreen, malar segar lah. Okey, berkenaan politik perkauman, kan? Jadi kita sedia maklum bahawa di Johor sendiri daripada 56 DUN, kita mempunyai komposisi DUN tertentu yang majoriti etnik tertentu. Jadi sejauh mana undi muda ini dipengaruhi oleh permainan politik perkauman? Kerana
menurut kajian yang dilakukan oleh Pusat Komas pada PRN Melaka dahulu, strategi komunikasi parti politik ini masih mengamalkan politik perkauman, sama ada dalam nuansa yang baik ataupun tidak baik lah, kan. Jadi mungkin Saudara Anzari berdasarkan pengalaman dan juga cerapan di Johor boleh berikan sedikit input lah mengenai politik perkauman yang mungkin atau tidak mungkin mempengaruhi undi muda di Johor. Silakan. Berkaitan perkauman ni satu isu yang sangat sensitif. Tapi saya rasa di Johor, anak muda dia lebih open, lebih terbuka dalam menilai satu isu. Sebagai contoh, walaupun di satu kawasan tersebut majoriti Melayu, tapi bila majoriti parti Melayu, tapi bila parti politik meletakkan calon Cina, mereka boleh menyokong. Mereka boleh orang kata apa? Boleh menyokong, boleh support seseorang itu bukan kerana bangsa dia, tapi sebab mereka rasa okeylah apa yang dia dah bawa kepada kawasan agak menarik untuk kita. So contoh macam saya suka bagi di Pekananan sebab saya turun sendiri ke kawasan tersebut. Apabila calon, walaupun kali ini PRN Johor, majoriti pengundi di Pekananan adalah Melayu. Tetapi calon yang diletakkan ada campuran lah. Ada Cina, ada Melayu dan juga. Tapi bila saya melihat seorang calon walaupun berlainan bangsa turun, mereka boleh menerima, mendengar dan juga membuat luahan kepada beliau. Saya rasakan bahawa dari situ pemerhatian saya rasa bahawa mereka ini sangat open. Mereka tidak katakan bahawa ini calon yang tak sama bangsa kita tolak, ataupun yang nak mainkan perkauman ni mereka tak apa nak suka sangatlah. Maksudnya mereka open dan mereka boleh terima satu orang itu dengan konsep muhibah, konsep masyarakat majmuk yang ada di Malaysia, terutama di negeri Johor lah. Ada juga kawasan yang saya nampak apabila masyarakat berlainan bangsa boleh bukan saja dalam konteks politik, tapi dalam konteks ekonomi pun berlaku juga di negeri Johor, di mana jual beli yang berlaku di negeri Johor itu kadang-kadang orang Melayu beli di kedai Cina, orang Cina beli di kedai Melayu. Maksudnya ada satu konsep muhibah yang berlaku itu sangat menarik untuk kita lihat di negeri Johor. Dan saya rasa mungkin keputusan yang kita boleh jangka di negeri Johor ini, mungkin walaupun kawasan tersebut majoriti Melayu, tapi mereka boleh menerima wakil rakyat daripada kalangan bangsa Cina dan mungkin bangsa India. Okey, baik. Baik, terima kasih Saudara Anzawi atas penerangan sebentar tadi. Saya sebenarnya akan memperincikan soalan mengenai politik perkauman ni kerana kita telah lama hidup dalam suasana sebegini, maka perbincangan sebenarnya perlu dilakukan lah. Okey, mungkin satu soalan lah. Ini pun saya juga akan memohon respon daripada Tarma sebentar nanti mengenai bila kita ada Undi 18 dengan pertambahan pengundi yang banyak, mengikut ajar demokrasi, adakah pertambahan bilangan pengundi ini dapat memberi impak terhadap berubahnya sistem politik negara itu? Maksudnya sekarang ni kita mengamalkan first past the post, dan yang kita maklum first past the post ni kini menjadi mangsa terhadap gerrymandering, malapportionment dan sebagainya lah. Jadi dengan pertambahan jumlah pengundi yang sangat banyak ini, adakah ianya dapat memberi satu harapan terhadap berubahnya sistem politik negara kita ni, sistem pilihan raya mungkin kepada sistem proportionate dan sebagainya? Mungkin sedikit komen lah daripada Saudara Anzawi. Dari sudut pandangan saya, mungkin ajar demokrasi, tapi saya
kita ada berlainan pendapat. Tapi dari sudut pandangan saya, Undi 18 seharusnya menjadi harapan untuk kita ubah sistem pentadbiran negara kita. Kita lihat apabila sekarang di Malaysia, bila macam saudara Awang katakan tadi, kita pakai sistem first past the post. Kita nampak sistem ini yang majority take semua. Yang kalah semualah. So kita nampak dia tidak adil untuk sistem politik kita lah. Contohnya macam kita katakan baru-baru yang Melaka hari itu, undi popular kebanyakan dapat daripada parti pembangkang. Tapi parti kerajaan yang menguasai. Ya, parti yang dapat undi popular yang rendah menguasai kerajaan. Itu adalah satu yang berlaku daripada hasil first past the post ni lah. Mungkin kita boleh lihat daripada sistem yang diamalkan di negara jiran kita, Republik Singapura. Mereka mengamalkan sistem perwakilan berkadar. Di mana satu kawasan tersebut bukan sahaja diwakili oleh satu wakil, tapi kita nampak ada satu, kan di Singapura dia ada SMC, dia ada GRC. SMC ni Single Member Constituency dan ada satu dipanggil Group Representation Constituency. Group Representation Constituency ni di mana satu kawasan parlimen tapi diwakili oleh 3 orang atau 4 orang. Dan di mana 3 atau 4 orang itu bukan bermaksud diwakili oleh satu golongan bangsa saja. Tidak. Tapi ia diwakili oleh, contoh saya bagi, kalau sekiranya kawasan itu majoriti Melayu, dia diwakili oleh 2 ahli parlimen Melayu, 1 ahli parlimen Cina dan 1 ahli parlimen India. Di mana keempat-empat orang ini mewakili kawasan tersebut. Dan akhirnya mereka boleh memberikan orang kata apa, khidmat yang agak maksimum, dan juga mereka boleh menyuarakan hasrat rakyat di kawasan di parlimen. Sebagai contoh, saya katakan bahawa saya nampak sistem di Singapura lebih unik, di mana sistem ini juga berupaya untuk mengelak tragedi seperti langkah Sheraton tersebut berlaku. Contoh, saya katakan bahawa sistem ini diwakili oleh ramai pihak. Bila satu orang yang keluar, dia masih ada lagi 3 orang mewakili parti tersebut di kawasan tersebut. So dia tidak berupaya untuk menarik kerajaan tersebut jatuh. Dan ini memberikan satu kestabilan kepada negara. Kita lihat di mana walaupun Malaysia ni dan Singapura, tapi dia punya sistem politik dia sangat berbeza. Di mana kita nampak mereka lebih stabil, dan kita walaupun kita berjaya untuk mengubah kerajaan daripada Barisan Nasional selama 60 tahun kemudian Pakatan Harapan, tetapi akhirnya disebabkan kerakusan dan permainan elit politik dan juga mungkin kelemahan sistem kita menyebabkan kita terjadi kepada krisis yang berlanjutan seperti sekarang ni. Bermula dengan Sabah dan sebagainya. Dan sekarang Johor menjadi mangsa. Mungkin selepas ni ada lagi negeri-negeri menjadi mangsa daripada permainan elit politik yang rakus ini. Itu saja. Okey, baik, terima kasih Anzawari. Dan kita mengalur-alurkan kembali saudara Tarma yang ada urusan sedikit sebentar tadi. Saudara Tarma boleh bersuara untuk cek boleh dengar? Boleh. Saya minta maaf terpaksa ada hal tadi. Harap boleh dengar suara. Boleh, jelas. Okey, saudara Tarma, kita sedang bincang tadi. Saya lontarkan satu soalan kepada saudara Anzawari tadi berkenaan adakah pertambahan jumlah pengundi di Malaysia ini dan Johor khususnya dapat memberi satu indikator atau memberi petunjuk bahawa ada kemungkinan berlaku perubahan terhadap sistem pilihan raya di Malaysia, the electoral system? Adakah berlaku, ada tak potensi berlakunya perubahan sistem tersebut dengan pertambahannya pengundi ini? Secara jujur saya harapkan ya, kerana kalau kita tengok sistem pilihan raya sekarang adalah satu sistem yang banyak berlakunya ketidakadilan, di mana kuasa untuk pengundi-pengundi di kawasan-kawasan bandar begitu kecil, hampir 3 ke 6 kali lebih kecil daripada pengundi di luar bandar. Maka ini adalah satu isu yang kita kena tekankan. Seperti yang saya katakan tadi, negara Malaysia adalah negara di mana majoriti rakyat Malaysia berada di kawasan bandar. Kan, maka kalau kita perlu kita olah balik sistem supaya adanya keadilan, kerana takkanlah
atau takkanlah golongan yang banyak memberikan sumbangan ekonomi, sumbangan sumbangan GDP, sumbangan cukai dan sebagainya kan. Takkanlah golongan ini yang banyaknya berpusat di kawasan bandar dianaktirikan, dikurangkan kuasanya, dijadikan kuasa mereka lemah dari segi memilih tampuk pemerintahan negara, padahal sistem politik dan juga sistem ekonomi adalah berkait sama kan. Maka saya rasa ini adalah satu sistem yang akan memang terpaksa kita ubah kan. Dan harapan saya sendiri adalah antara langkah reformasi yang besar seterusnya setelah berjayanya pelaksanaan Undi 18, iaitu penurunan umur mengundi dan juga pelaksanaan pendaftaran pengundian secara automatik. The next step saya rasa berharap adalah untuk kita melihat semula bagaimana untuk kita memastikan bahawa ketidakadilan dari sistem demokrasi negara itu adalah diselesaikan atau dikurangkan. Dan caranya adalah beberapa cara ya. Pertama adalah kita boleh melihat semula sejarah perlembagaan negara. Kan kerana kalau kita tengok asas sejarah perlembagaan negara adalah kita memang adanya satu had untuk memastikan bahawa beza antara kerusi yang paling besar dan kerusi paling kecil adalah dikurangkan. Pada versi pertama perlembagaan negara ada 15%. Maksudnya antara kerusi paling besar dan kerusi paling kecil hanya perbezaan 15% yang dibenarkan. Itu adalah pada zaman permulaan negara kita lah kan. Tapi dah tentu dikurangkan lah kan. Sekarang dah sampai 600, 700% pun mereka biarkan saja kan. Tapi dilondehkan had itu kepada 2 kali ganda, 3 kali ganda, dan sekarang memang tak ada had langsung. Maka ini adalah sistem yang kita ada sekarang. Maka pertama kita boleh tengok, mungkin kita boleh ada had tertentu dari segi perbezaan persepadanan. Itu cara pertama. Kedua adalah kita juga boleh pertimbangkan mungkin untuk mengubah sistem semua sekali. Kerana sistem kita sekarang adalah, namanya adalah first past the post. Kan kalau kita tengok first past the post, maksudnya adalah kalau katakan anda adalah pengundi di kawasan-kawasan sekian-sekian kan, katakan kita 3 bertanding bersama kan, saya dapat 35%, katakan seorang lagi dapat 25%, seorang lagi dapat 30% kan. Saya harap matematik saya betul lah kan. Kalau silap mungkin inilah kan. Tapi dalam kes ini, walaupun saya tidak dapat majoriti, bukannya lebih 50%, tapi saya hanya dapat 35%. Tetapi kerana saya first past the post atau lebih dari orang lain, maka saya memegang tampuk pemerintahan di kawasan tersebut. Walaupun pada realitinya 65% orang tidak mengundi untuk saya. Kan itu realiti dia. Kan maka bila perkara itu berlaku, dia menjadikan sistem demokrasi itu hanyalah diwakili atau hanyalah suara golongan-golongan minoriti menjadi kuasa atau menjadi diambil untuk menjadi kerajaan. Maka ini adalah satu sistem yang saya rasa kurang demokratik yang boleh diperbetulkan melalui pelbagai cara. Salah satu caranya adalah satu konsep dipanggil proportional representation. Kan proportional representation ni adalah untuk kita pastikan bahawa apabila katakan 30% rakyat Malaysia menyokong parti A, 20% menyokong parti B, kita memberikan kerusi-kerusi parlimen atau kerusi-kerusi perwakilan peratusan pengundian yang ada kan. Maka ada pelbagai cara untuk kita mengolah balik sistem pengundian negara untuk kita ada cara atau langkah terbaik antara first past the post dan juga proportional representation kan. Dan kalau kita tengok cadangan oleh Electoral Reform Committee yang dilaksanakan atau yang diwujudkan bawah Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perikatan Nasional, dua-dua kerajaan ini dua-dua kerajaan ini atau cadangan yang ada dalam dua-dua kerajaan ini, mereka mencadangkan untuk adanya sistem mixed member proportional. Maka pelbagai cadangan ada, maka adalah untuk kita sebagai masyarakat, untuk kita sebagai anak muda, kita sebagai individu yang mencintakan negara untuk perjuangkan perubahan dan saya rasa itu sajalah untuk saya olah tentang isu ini. Ya, terima kasih. Okey, baik, Saudara Tarma, atas memperincikan mengenai potensi perubahan sistem apabila berlakunya jumlah pengundi sebentar tadilah. Selanjutnya saya mungkin nak saya
tengah nak buat urusan nak tanya siapa ni. Okey. Mengenai tadi saya dah tanya Anzarwi, saya hold sekejap lah. Mengenai politik kaum, politik perkauman, kan. Ini adalah satu isu yang setiap kali pilihan raya kita akan hadapi, kan. Jadi berdasarkan ground observation oleh Tarma sendiri, adakah politik perkauman ni menjadi satu central isu utama yang isu yang menjadi perhatian untuk undi muda ni? Silakan. Baik, saya tak pastilah nak cakap ini berita baik ke berita buruk ke, tapi realiti dia adalah anak muda, trend pengundian mereka tidaklah terlalu berbeza berbanding dengan generasi yang sebelumnya, kan. Maka kalau kita tengok generasi yang ini berdasarkan beberapa poll, beberapa culaan dan juga survey yang dilakukan antaranya oleh Merdeka Center, oleh Invoke dan sebagainya, kan. Maka ia menunjukkan beberapa perkara, ya. Pertama adalah kalau kita tengok trend untuk pengundi yang sedia ada, pengundi yang tua dan sebagainya, adalah kita boleh buat satu guess atau kita boleh meneka apakah parti politik kesukaan individu tersebut berdasarkan kaum, berdasarkan agama dan juga berdasarkan geografi tempat di mana individu tersebut menetap atau datang daripada. Kalau di negeri mana, dari masyarakat bandar, masyarakat kampung dan sebagainya, kita dah boleh meneka, kan. Itu adalah realiti dia, kan. Mungkin kalau kita cakap golongan bandar mungkin lebih kepada ke arah pembangkang. Mungkin kalau kata orang Melayu di Pahang mungkin lebih kepada Barisan Nasional. Kalau Kelantan mungkin lebih suka kepada PAS. Maka itu adalah realiti dia dan itu tidak berbeza sangat dengan anak muda atau golongan muda. Maka kuasa politik perkauman itu masih ada dan masih wujud dan masih kuat. Maka kita tidak boleh cakap bahawa anak muda begitu progresif dan telah mengubah terus sistem yang sedia ada inilah, kan. Tapi saya nak tekankan bahawa adanya perkara yang berbeza, iaitu anak muda lebih menekankan atau lebih mementingkan isu-isu ekonomi, kan. Maka anak muda sanggup untuk mencuba. Maka kita boleh cakap bahawa kesetiaan kepada parti-parti politik itu adalah kurang kerana mereka sanggup mencuba asalkan parti-parti politik yang baru itu boleh memberikan satu gaya hidup atau satu janji ekonomi yang lebih bermaruah, yang lebih baik, dan saya rasa itu adalah satu faktor yang penting. Sebab itu kalau kita tengok pada PRU yang lepas, ramai anak muda yang mengundi luar daripada kebiasaan mereka, luar dari kepompong komuniti mereka, luar dari kebiasaan keluarga mereka. Mungkin ni keluarga UMNO, keluarga Barisan Nasional dan sebagainya, tapi mereka mencuba untuk mengundi pembangkang kerana mereka ingin mencuba untuk mendapatkan satu kerajaan yang boleh menjanjikan sistem ekonomi yang lebih baik. Maka secara keseluruhan saya boleh katakan bahawa anak muda tidak setia pada parti politik berbanding dengan generasi yang sebelumnya, tetapi faktor-faktor seperti kaum, agama dan juga geografi masih memainkan peranan yang begitu besar. Cuma anak muda lebih bersedia atau lebih terbuka untuk mencuba dan untuk bereksperimen dari segi parti-parti politik yang ada dan juga pilihan politik yang ada. Saya rasa itulah perbezaan yang kita boleh nampak lah. Ya, terima kasih. Okey, baik. Sebabkan Anzarwi dah beri respon sebentar tadi dan Tarma juga baru beri respon tentang isu politik perkauman ni. Adakah ianya satu perkara yang mengejutkan sekiranya status quo di Johor kembali seperti sebelum PRU 14? Adakah ianya satu perkara yang mengejutkan? Walaupun kita tahu ada pertambahan undi 18. Jadi soalan yang saya nak lontarkan adalah, is it surprising for us to find status quo has returned to Johor? Silakan. Open to Anzarwi ataupun Tarma untuk mulakan. Okay, kita bagi Tarma rehat dulu lah. Bagi Anzarwi. Saya bagi saudara Anzarwi dulu lah. Okay, silakan. Saya rasa tidak mustahil untuk status quo tentang parti mana yang akan kembali memerintah di negeri Johor, based on yang kepada, walaupun ada pertambahan undi anak muda,
kerana di beberapa kawasan di negeri Johor yang saya rasa di kawasan seperti luar bandar, macam saya tak pasti Penggaram ni luar bandar tak, Penggaram dan sebagainya, mereka ni berbeza macam pengalaman saya di Pekan Anas. Di Penggaram, anak muda yang saya jumpa, mereka mengatakan bahawa Barisan Nasional, saya straight to the point, saya straight. Mereka nampak bahawa kerajaan yang memerintah itu yang sebelum ini Barisan Nasional lebih baik berbanding apa yang ada, maksudnya Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dan mereka lebih kepada mungkin mereka boleh memberi undi kepada Barisan Nasional, tapi saya tak rasa, saya katakan bahawa ini masih terlalu awal untuk kita menilai bahawa mereka, sebab mereka dalam keadaan sekarang, mereka dalam keadaan mood melihat parti mana yang mampu untuk memberikan kepada mereka keyakinan dan juga orang kata apa, mereka rasa parti ini terbaik untuk memerintah Johor pada 5 tahun yang akan datang. So mungkin parti-parti politik itu sendiri kena meyakinkan anak muda, terutama dari segi Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sendiri, mereka perlu berlumba-lumba lah untuk menarik undi anak muda itu sendiri. Dan tapi kalau based on kepada pemerhatian kita yang minggu lepas, saya boleh katakan bahawa parti pemerintah berupaya untuk kembali memerintah. Itu saja. Okey, silakan Saudara Tarma, kita open to disagreement, silakan. Baik, saya rasa kita boleh cakap bahawa Barisan Nasional ni, kita boleh, bagi saya lah kan, Barisan Nasional ni kerana mereka adalah parti yang telah memerintah untuk masa yang teramat lama, maka ada sebab tertentu kan, there is a very natural advantage yang mereka ada, yang menyebabkan mereka adalah suatu parti yang kita boleh cakap bahawa boleh berkuasa untuk masa yang lama kan, kerana mereka bukanlah memerintah kerana mereka diktator kan, mereka bukannya memerintah kerana tanpa wujudnya sokongan demokrasi dan sebagainya kan, maka adanya faktor-faktor yang organik yang mereka ada kan, kekuatan mereka kan. Cuma dan kita dapat nampak bahawa di PRU yang lepas adanya faktor besar yang menjadikan yang menukarkan yang kita boleh cakap bahawa everything align lah kan, maka tumbangnya Barisan Nasional kan. Maka apa yang kita dapat nampak adalah faktor-faktor yang menjadikan Barisan Nasional itu kuat kembali menjelah. Maka Barisan Nasional kembali, bagi saya, kembali untuk ditapuk kuasa lah kan. Cuma apa yang saya boleh katakan bahawa status quo itu susah untuk kembali secara sepenuhnya kerana rakyat dah merasa kuasa untuk mengubah kerajaan. Maka saya rasa mungkin dalam jangka masa terdekat Barisan Nasional akan menang dan akan memegang tampuk kuasa itu. Tapi yang hakikatnya adalah rakyat bila dah merasa kuasa untuk mengubah kerajaan, mereka dah rasa bahawa okey, kalau saya tukar kerajaan, negara tak huru-hara. Kita tak adalah sampai berbunuh, tak adalah sampai tumpah darah dan sebagainya. Semuanya berlakunya secara aman dan negara pun tak adalah sampai perkara teruk berlaku. Maka saya rasa bila mentaliti itu dah terbuka, rakyat semua dah bersedia untuk menukar kalau katakan mereka tidak puas hati. Kan mungkin mereka selesa kalau kerajaan mereka, negeri mereka berbeza dengan kerajaan persekutuan. Ini semua adalah satu perbezaan fenomena yang rakyat telah belajar dan ini telah mematangkan demokrasi negara, dan sukar untuk kita mengembalikan mentaliti rakyat bila rakyat dah matang. Kan jadi bagi saya kita back to status quo dari segi penguasaan Barisan Nasional, tapi dari segi mentaliti rakyat, pemahaman demokrasi kita, dan harapnya melalui beberapa reformasi yang akan dilakukan dalam jangka masa beberapa bulan ini disebabkan MOU antara kerajaan dan juga pembangkang, harapnya reformasi ini akan juga menguatkan dan kita akan mungkin demokrasi kita akan lebih kuatlah untuk jangka masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Okey, baik, terima kasih Anzarul dan juga Tarma. Okey, sebelum kita teruskan dengan beberapa huraian lagi, saya cuba ingin mengingatkan kepada para penonton untuk berkongsikan soalan-soalan anda di ruangan live chat, di Facebook Live dan juga di YouTube Live. Dan jangan lupa follow, subscribe, like dan sebagainya media sosial Ikram untuk mendapatkan perkembangan lanjut lah. Okey,
seterusnya sebelum kita menantikan, sementara kita menantikan soalan daripada para penonton, saya ingin lontarkan mungkin satu persoalan jugalah sebenarnya. Tadi kita berbicara tentang status quo. Kembali ni status quo dalam suasana kita telah mempunyai Undi 18, ianya bukanlah satu perkara yang mengejutkan. Akan tetapi bagi kumpulan-kumpulan pro-demokrasi seperti Ajar Demokrasi dan juga Undi 18, bagaimanakah anda melihat kembalinya rejim terdahulu, pemerintah terdahulu ini, kemanakah hilangnya harapan anda terhadap Undi 18 ni? Kerana Undi 18 ni di permulaannya sinonim dengan perubahan, sinonim dengan reformasi. Akan tetapi andai kata kembalinya status quo itu, ianya nampak agak ironi lah di situ kan. Jadi mungkin bagaimana penilaian anda sekiranya betul-betul ini berlaku? Adakah harapan untuk reformasi itu ada dengan Undi 18? Silakan, mungkin Anzauri terlebih dahulu. Based on kepada pemerhatian saya lah sepanjang di Johor, apabila anak muda ni mereka melihat kepada, walaupun kita katakan rejim terdahulu itu agak, orang kata apa, tidak ada perubahan, tidak ada reformasi, tetapi bila kita jumpa dengan mereka mengatakan bahawa mereka nampak koalisi parti pemerintah sekarang lebih meyakinkan mereka, lebih mengatakan bahawa mereka ni parti yang koalisi yang sekarang ni lebih stabil berbanding koalisi yang sebelum ini yang menjadi punca kepada krisis politik. So mereka mengatakan bahawa why not kami untuk memilih yang sekarang. Maksud, kalau dalam konteks negeri Johor, why not kita memilih Barisan Nasional kembali. So saya rasakan bahawa tak mustahil untuk mereka memilih untuk mengekalkan status quo BN sebagai pemerintah, tetapi dalam masa yang sama untuk menarik undi anak muda ni, Pakatan Harapan sendiri sebagai pembangkang utama dan Perikatan Nasional sebagai parti yang merajui kerajaan di peringkat persekutuan, tapi pembangkang berlawan sama sendiri di negeri Johor, mereka kena nyatakan satu gambaran bahawa mereka juga stabil. Sebab sekarang ni anak muda nampak kami mungkin pilih Barisan Nasional sebab dia lebih stabil. So Pakatan Harapan pun tunjukkan bahawa mereka lebih stabil dan menerusi ikhtiar manifesto yang agak terbaik. Saya rasa mungkin boleh menarik anak muda untuk menyokong mereka. Tapi kalau nak kata terbenamnya reformasi, saya nampak dalam setiap manifesto parti politik antara ketiga-tiga, semuanya menekankan tentang reformasi sistem pentadbiran. Barisan Nasional pun ada, Pakatan Harapan pun ada reformasi. Memang Pakatan Harapan sebelum ni pun membawa isu reformasi pentadbiran, membawa satu bentuk pentadbiran yang baharu untuk negara dan juga negeri Johor. Tetapi saya nampak kali ini ketiga-tiganya juga membawa suara yang sama. Contoh macam dalam BN punya, dia kata dia nak bagi peruntukan yang sama rata, teruskan pemberian peruntukan yang sama rata walaupun berada pembangkang. Di Pakatan Harapan juga menyatakan benda yang sama, kerajaan yang berintegriti yang sebagainya lah, yang reformasi pentadbiran yang mereka masih firm dengan keyakinan mereka untuk merubah pentadbiran itu sendiri. Itu saja pandangan saya. Okey, baik Anzauri. Mungkin saya ulang semula soalan untuk perhatian Dharma. Sebagai satu kumpulan pro-demokrasi lah, kalau kita katakan Ajar Demokrasi dan juga Undi 18, pandangan anda, adakah harapan untuk membawa reformasi itu ada kepada kohort Undi 18 ini sekiranya mereka memilih untuk mengembalikan status quo pre-PRU 14? Adakah masih ada harapan reformasi sebegitu? Kerana kita sentiasa dikaitkan Undi 18 ni mesti undi untuk bawa pembaharuan, undi untuk bawa kebaikan.
Akan tetapi kalau mereka decide okay, kami nak bagi undi kat di certain coalition yang kita tahu mungkin ada track record yang tak elok tentang demokrasi. Jadi adakah sebagai kumpulan yang pro reform, kumpulan pro demokrasi merasakan masih ada potensi untuk reform di tangan Undi 18 ni? Silakan Tharma. Saya rasa reformasi takkan mati. Kerana reformasi ini bukanlah satu perkara kayangan. Reformasi bukanlah satu konsep yang dibawa hanya untuk suka hati. Reformasi ini adalah berkaitan dengan kos hidup. Reformasi ini adalah berkaitan dengan pentadbiran telus. Reformasi ini adalah berkaitan kerajaan yang adil, kerajaan yang saksama, kerajaan yang kita boleh percaya, maka reformasi tak akan mati. Itulah kepercayaan saya. Walaupun adanya kerajaan, mungkin kerajaan Barisan Nasional yang kuat atau kerajaan Perikatan Nasional yang kuat, tak kisah pada masa tersebut, tapi konsep reformasi ataupun transformasi ataupun penambahbaikan takkan pernah mati kerana realitinya adalah kita masih perlukan perkara tersebut, kan? Kalau katakan kita boleh cakap tak ada orang miskin, kan, kita boleh cakap tak adanya rasuah, kan, tak adanya penyalahgunaan kuasa, maka kita boleh cakap kita tidak perlu dah reformasi. Tapi realitinya sehingga penindasan berlaku, sehingganya kemiskinan berlaku, sehingga kerakusan kuasa itu berlaku, reformasi itu masih relevan. Itulah prinsip yang saya pegang. Cuma bila kita tengok dalam konteks perbincangan atau konteks politik, adakah reformasi itu akan mati kalau katakan ada dengan kerajaan Barisan Nasional dan sebagainya, kan? Saya rasa saya setuju dengan saudara Anzawi. Saya rasa situasi politik seperti yang saya katakan juga tadi adalah the political scene dia telah berubah sedikit, kan? Kerana kita dapat nampak bahawa kalau kita baca contohnya Datuk Seri Hasni dah keluarkan manifesto Barisan Nasional untuk PRN Johor, dia ada sampai menjanjikan untuk buat redelineation atau untuk persebaran semula untuk memastikan lebih keadilan politik, kan? Kalau kita fikir memang terkejut, kan? Perkara yang ditentang oleh kerajaan Barisan Nasional lama tapi dijuarai oleh Barisan Nasional sekarang, kan? Konsep seperti equal CDF, Constituency Development Fund, yang juga yang pernah tak pernah dipraktikkan oleh Barisan Nasional sekarang dijanjikan dalam manifesto sekarang. Maka saya rasa itu adalah sebabnya adalah mudah, kerana itulah yang diminta atau itulah yang mereka nampak, ahli politik nampak sebagai perkara yang popular antara rakyat. Maka yang saya juga kena tekankan adalah kita perlu bukan saja bermain tentang parti politik mana yang akan bawa suara kita, tapi yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana untuk kita mendidik rakyat, untuk kita pastikan rakyat bahawa suara kita kuat, suara kita bersatu, dan suara kita adalah untuk minta perkara-perkara ini untuk penambahbaikan kita bersama. Saya rasa itulah perkara yang saya nak tekankan, supaya tidak kisah kerajaan mana, parti politik mana, tapi suara kita, tekanan kita masih ada untuk kebaikan rakyat Malaysia. Ya. Yeah. Okey, terima kasih Dharma. Okey, sepanjang 1 jam setengah lebih kurang kita bersiaran langsung ni, kita banyak berbicara mengenai Undi 18 dan juga hubung kaitnya dengan koalisi-koalisi yang utama lah, kan. Jadi mungkin dalam minit-minit terakhir ni, mungkin secara ringkasnya pemerhatian serba sedikit yang dapat dikongsikan oleh saudara Dharma dan juga Anzawir mengenai Undi 18 dan juga parti-parti baharu, kan. Sejauh mana impaknya? Silakan kita beri pada Anzawir. Silakan. Ringkas. Untuk parti-parti baru ni, bagi kita nampak mereka kena lebih bergerak 2 kali ke hadapan lah berbanding parti-parti yang grand ni. Contoh macam Parti Warisan, Parti Perjuangan Tanah Air pun, mereka perlu lebih 2 kali lebih struggle daripada parti-parti yang dah sedia ada. Sebab ialah mereka macam Parti Perjuang, ini kali pertama mereka turun pilihan raya. So mereka nak yakinkan anak muda untuk mengundi mereka itu sangat sukar berbanding dengan parti-parti seperti Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Begitu juga dengan Parti Warisan, walaupun dia parti daripada Sabah datang ke Semenanjung, saya nampak mereka juga perlu bergerak 2 kali lah ke hadapan berbanding dengan ni. Sebab mereka perlu nyatakan kepada anak muda apa ideologi mereka, apa yang mereka nak bawa,
supaya anak muda ni tahu dan juga orang kata boleh yakinlah untuk sokong dan juga undi mereka pada 12 Mac nanti. Alright. Baik, sebelum kita tamatkan, saya nak ingatkan Anzawir untuk sediakan poin-poin untuk kesimpulan. Kita bergerak kepada Saudara Tarma mengenai undi muda dan juga parti-parti politik baru. Silakan Saudara Tarma. Baik. Bagi saya, secara hakikatnya pertama adalah kita boleh cakap bahawa undi 18 ini membawa satu perubahan dari segi cara kita berpolitik. Kan lebih penekanan terhadap politik di media sosial, outreach, penerangan di media sosial, dan saya rasa beberapa parti politik, contohnya parti muda, kan memang mereka bijak dan mereka memang aktif lah. Kita boleh cakap kalau banyak sentiment analysis yang dilakukan menunjukkan bahawa parti muda memang mempunyai suara yang besar dan kuat dan cukup positif di media sosial. Kan dan tentu ini bukanlah satu perkara yang menjanjikan kejayaan pilihan raya, tentu tidak. Kan kerana kita tahu bahawa akar umbi nak memenangi mereka itu sendiri, kita turun ke kawasan Felda, kita turun ke PPR dan sebagainya, itu adalah game atau permainan yang begitu berbeza. Tapi hakikatnya bila kita bercakap tentang kohort undi 18 ini, kita boleh cakap bahawa majoriti besar dan dengan PDPR dan sebagainya, kan ini menjadikan satu kohort ini sebagai satu kumpulan yang memang kita boleh cakap sebagai celik IT, celik internet dan lebih selesa dengan Instagram, TikTok dan sebagainya, kan. Maka kalau parti-parti politik ingin mengambil hati mereka, saya rasa ini adalah satu platform baru yang mereka kena belajar untuk berjuang. Itu poin pertama. Kedua adalah ia memang membuka lebih banyak ruang seperti yang Saudara Azawai cakap, tapi saya juga setuju bahawa hakikatnya bahawa popular di media sosial berbeza dengan boleh menang pilihan raya. Hakikatnya kita masih jentera kena kuat, masih basic kita kena ada, kan. Kita kena tahu apa kawasan hitam, putih, kelabu, kita kena buat outreach, kita kena pastikan bahawa mereka dekat dengan kita, kenal kita, janganlah masa pilihan raya baru nak masuk. Ini semua basic yang masih kena diikuti, walaupun dengan penambahan pengundi baru ini, basics masih belum hilang lah, kan. Maka dua perkara, wujudnya permainan baru, tapi hakikat dan cara lama masih penting. Okey, terima kasih Tarma atas respon terhadap undi muda dan juga pengaruhnya terhadap parti-parti baru. Okey, kita menghampiri kepada penghujung siaran kita pada hari ini. Sebelum kita tamatkan, saya suka untuk ingatkan kepada para penonton untuk klik like, subscribe platform media sosial Ikram untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Okey, saya bagi kepada para panel kita 1 minit lah untuk kesimpulan dan juga mungkin seperti biasalah harapan terhadap para pengundi muda yang kita harapkan bersama kita pada malam ini menonton, dan apakah pesanan anda terhadap mereka. Kita mulakan dengan Anzawir dulu dan saya serahkan kepada Tarma selepas itu. Silakan Saudara Anzawir. Baik, untuk penghujungnya, kepada anak-anak muda terutama yang akan mengundi di PRN Johor, saya bawakan satu kata-kata yang masyhur daripada Syekh Mustafa Masyhur dari Mesir, yang mengatakan bahawa pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa depan, dan sesungguhnya di tangan kalianlah terletaknya perubahan, dan di dalam langkah kalianlah terletaknya amanah dan tanggungjawab untuk masa depan. Oleh itu, untuk semua anak-anak muda pengundi di negeri Johor, termasuk juga kalau ada pengundi yang veteran mendengarnya, pilihlah satu parti ataupun satu koalisi yang rasa diyakini untuk membawa satu perubahan, satu kerajaan yang lebih bersih, berintegriti dan juga bermaruah untuk masa depan negeri Johor sendiri dan mungkin juga untuk Malaysia. Untuk anak muda, sekiranya pilihan anda pada hari ini adalah pandangan anda untuk masa depan. Maksudnya, apa yang anda nak pilih pada 12 Mac nanti, sekiranya calon yang anda pilih tersebut melakukan kerja yang baik, seorang yang bersih, berintegriti, bebas daripada rasuah,
maka kita boleh simpulkan bahawa anak muda yang memilih pada 12 Mei nanti adalah anak muda yang matang, anak muda yang berfikiran progresif. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih saudara Nazri. Okey, kita teruskan dengan saudara Tarma dan selepas itu kita akan tamatkan sesi kita. Silakan saudara Tarma. Baik, saya cakap simple je lah kan. Kita dah perjuangkan undi 18 kerana kita percaya dengan kuasa anak muda, kita percaya dengan suara anak muda. Maka kuasa pada tangan anda. Untuk PRN Johor ini ada penambahan 750,000 pengundi baru untuk PRN ini kan. Maka saya berharap bahawa anak-anak muda terutamanya dari umur 18 ke 40 tahun, gunakanlah kuasa yang anda ada, perjuangkanlah isu-isu yang anda rasa penting. Dan yang penting adalah anda tahu bahawa politik itu adalah penting kan. Anda tahu bahawa kerajaan itu atau polisi-polisi kerajaan memainkan peranan yang besar dalam hidup kita. Maka pilihlah kerajaan yang anda rasa terbaik untuk diri anda, untuk keluarga anda, masyarakat dan komuniti anda, kerana pilihan anda adalah pilihan yang begitu penting. Kuasa demokrasi anda adalah kuasa yang teramat agung. Maka itu saja pada anak muda, yang penting keluar mengundi. Dan saya juga ingin ujarkan, pergilah layari undi Johor. Kita banyak buat penerangan tentang isu-isu pilihan raya, dan juga kita banyak share infografik pendidikan kepada anak muda. Itu saja, terima kasih kepada semua. Okey, terima kasih saudara Anzawi dan juga saudara Tarma. Saya nak tolong promosi juga Ajar Demokrasi. Sila lawati laman web Ajar Demokrasi juga. Okey, sebelum kita tamatkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli panel yang sudi meluangkan masa dan beri komitmen. Kita tahu ada seorang ahli panel kita mengalami musibah sedikit sebentar tadi dan kini beliau berada bersama kita. Terima kasih kepada Pertubuhan Ikram Malaysia yang telah menganjurkan perbincangan ini, dan kita harapkan perbincangan ini menambah nilai terhadap kecelikan politik dan juga kesedaran demokrasi di kalangan anak muda di Malaysia. Saya ingin tutup sesi kita pada hari ini dengan juga kata-kata yang masyhur juga. Saya tak ingat siapa yang menuturkan kata-kata ini, tetapi ringkasnya, anda mungkin tidak berminat dengan politik, akan tetapi politik berminat dengan anda. Oleh itu, sentiasa sedar bahawa kita ni berada dalam satu sistem politik yang di mana satu undi kita sangat berharga, dan laksanakanlah tanggungjawab anda dengan penuh tanggungjawab dan juga berkesan. Oleh yang demikian, kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan semoga kita bertemu lagi di ruang dan sesi akan datang. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bersama membina masyarakat rahmat.